السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada malam ni dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah sambungan kita daripada tadabbur juzuk yang ke-30, iaitu daripada surah Al-Mutaffifin. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampailah ayat yang ke-17, iaitu bahagian yang kedua bagi surah Al-Mutaffifin. Sebelum pada kita bahas 10 ayat ni pada malam ni, kita dengar dulu bacaan daripada ayat yang ke-7 surah Al-Mutaffifin ni insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Ayat yang ke-7 sampai ayat 17. Perbahasan kita pada malam ni sambungan daripada surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-7, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang derhaka benar-benar tersimpan di dalam tempat yang bernama Sijjin. Wama adraka ma sijjin. Tahukah engkau apakah itu Sijjin? Kitabun marqum. Ianya adalah kitab yang mengandungi catatan, yakni catatan amalan. Wailun yawma idzil lil mukazzibin.
Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibu biyaumiddin. Dan orang yang mendustakannya adalah orang yang melampaui batas dan berdosa. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan yang mendustakan hari tersebut kecuali setiap pelanggar dan juga setiap pendosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu bihi yaksibun, ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Bahagian kedua daripada surah Al-Mutaffifin pada malam ni, iaitu perbahasan tentang azab dan juga sikap golongan yang dimasukkan ke dalam sijjin. Okay. Sebelum pada ni kita dah bahas ayat 1 sampai ayat 6 ni, permulaan surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala cerita tentang satu sikap. Sikap manusia yang tak percaya pada hari kiamat, iaitu mereka melakukan at-tatfif. At-tatfif diterjemahkan dengan kecurangan ataupun penipuan dalam urusan timbangan, khususnya urusan jual beli. Kita dah bahas pada ayat 1, ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka yang selalu menipu dalam timbangan ini tidakkah menyangka bahawasanya mereka akan dibangkitkan. Jadi nak sebut kepada kita, Allah Ta'ala nak sebut antara ciri orang yang tak percaya, tak yakin pada hari kiamat, ialah mereka menipu dalam timbangan, merujuk kepada perangai ataupun sikap musyrikin Mekah pada waktu tu. Jadi Allah Ta'ala nak sebut pada bahagian kedua ni, iaitu perbahasan tentang orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka akan dimasukkan ke dalam sijjin. Al-Imam Ibn Kathir, dia sebut pada ayat ni, dia kata inna kitabal fujjari lafi sijjin, ay inna masirahum wa ma'wahum lafi sijjin fi'ilun minas sajni. Apa maksud kata-kata tu? Kata Al-Imam Ibn Kathir, sesungguhnya kitab ataupun ketetapan bagi orang-orang yang derhaka itu, mereka benar-benar berada di dalam tempat yang dinamakan sijjin, yakni catatan amalan mereka. Kata Imam Ibn Kathir, inna masirahum wa ma'wahum lafi sijjin. Tempat balik mereka dan juga tempat tinggal mereka ini ialah satu tempat yang dinamakan sebagai sijjin. Kata Imam Ibn Kathir, fi'ilun minas sijni, diambil daripada perkataan as-sajni, iaitu penjara ataupun tertahan. Wa huwa ad-dayyiq, iaitu tempat yang sempit. Kama yuqal, seperti mana disebut dalam perkataan yang lain, fisiqun wa syarribun wa khammirun wa sakirun wa sikirun. Mana nak tunjuk pada kita bahawasanya perkataan sijjin ini ialah satu tempat yang teruk, satu tempat yang sempit, satu tempat yang menunjukkan kehinaan dan keburukan. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wama adraka ma sijjin. Apakah yang kamu tahu tentang sijjin? Bila mana di dalam Quran ni dia ada ayat wama adraka, banyak ayat dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut ataupun Allah Ta'ala guna wama adraka. Apakah yang kamu tahu, apakah yang kamu faham daripada sijjin tu? Kata para ulama, bila mana
datang ayat seperti ini, huwa amrun azim. Ianya nak tunjuk pada kita bahawasanya apa yang nak diberitahu pada ayat tu satu benda ataupun urusan yang sangat besar. Tak boleh pandang lekeh urusan tu. Okay. Perkataan sijin, kita dah sebut tadi, sijin ni ialah tempat tersimpannya amal keburukan orang-orang yang jahat ataupun fujar. Tempat tu sendiri, bila mana sebut perkataan sijin, orang Arab akan faham ianya ialah satu tempat yang hina, sempit, tempat berkumpul benda-benda yang teruk ataupun tempat orang-orang yang jahat. Okay. Perkataan sijin tu menunjukkan kepada kita tentang bagaimana amalan orang-orang yang jahat itu, di mana tempat simpannya. Okay. Kemudian Allah Ta'ala sebut, lepas daripada Allah Ta'ala kata wama adraka ma sijin, apa yang kamu tahu tentang sijin, kata Allah Ta'ala kitabum marqum, ianya ialah sebuah kitab yang tercatat dan berisi di dalamnya tulisan-tulisan. Okay. Marqum di sini maksudnya yang dicatat dengan teliti. Marqum, kita pernah dengar perkataan al-arqam. Al-arqam tu maksudnya bilangan, nombor-nombor. Maknanya nak beritahu catatan tu ialah catatan yang detail. Catatan Allah Ta'ala amalan kita ni dia detail. Daripada perkataan marqum ni, kita pernah dengar orang Melayu ni, bahasa Melayu kita akan sebut rakam. Okay. Rakam ni maksudnya dia satu benda yang disimpan dengan simpanan yang selamat ataupun simpanan yang kemah. Maknanya amalan-amalan kita tu ibarat susunan-susunan yang telah dirakam. Allah Ta'ala ni amalan-amalan jahat kita ni dia simpan elok. Nak tunjuk balik bila mana berdiri di padang mahsyar. Okay. Maknanya orang-orang kafir yang melakukan tipu dalam jual beli ni dengan sebab tak percaya pada hari kiamat, dan mereka ni pun ialah masyarakat ataupun bangsa yang kita sebut sebagai kapitalis. Sistem dia orang, mereka waktu tu tak keluar lagi lah perkataan kapitalis ni. Cuma sistem dia orang pada waktu tu, iaitu sistem kalau kita boleh ambil kesempatan daripada orang yang jual beli ni, kita akan ambil kesempatan. Kita akan ambil kesempatan. Tapi kalau kita tak boleh ambil kesempatan pun, kita ambil lah cara yang paling sikit pun kita cuba. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya segala perbuatan buruk ni, iaitu menzalimi penjual, menzalimi pembeli, ialah satu benda ataupun akhlak yang buruk, menunjukkan orang tu tidak ada keyakinan dan keimanan pada hari kiamat. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW satu hari pernah lalu di satu tempat. Tempat tu orang jual makanan. Nabi tengok timbunan makanan, Nabi masukkan tangan Nabi dalam timbunan makanan tu, Nabi keluarkan, ada sebahagian makanan yang berada di bawah timbunan tu makanan yang basah. Nabi tanya kepada penjual ni, apa yang kamu buat? Ma hadza ya sahibat ta'am. Apa yang kamu buat wahai pemilik makanan? Maka kata penjual tu, qad asabahu sarra, sesungguhnya makanan ini telah terkena air hujan semalam. Jadi dia pun tutup makanan yang rosak tu. Dia taklah rosak teruk sangat, cuma dia tak cantik dari segi luaran dia. Jadi dia timbun dengan makanan yang lebih cantik. Jadi perbuatan tu Nabi larang, Nabi tak suka. Dia ada unsur penipuan ataupun gharar. Tak jelas bila mana kita berjual beli. Sebab tu etika jual beli ni Islam duk ajar. Dan kau tengok kerajaan-kerajaan pun guna kaedah ni. Hatta kerajaan yang ataupun negara yang bukan Muslim pun duk buat benda ni. Dia ada etika jual beli sebab nak elakkan daripada kezaliman ataupun penipuan. Saya dah sebut sebelum ni, antara bentuk-bentuk penipuan yang Nabi sebut dalam hadis dalam bab jual beli ni ialah bai'un najsh. Bai'un najsh ni apa dia? Satu orang dia jual barang, lepas tu datang satu orang, dia provoke pembeli. Dia ni orang yang dah ada hubungan dengan penjual. Tugas dia bila mana ada orang datang ke tempat penjual ni, dia akan datang, dia akan provoke. Contoh nak beli satu barang tu harga dia letaklah 100.
RM100 barang tu. Mari orang penjual, pembeli, mari tanya berapa harga barang ni? 100. Tiba-tiba datang satu orang. Orang ni ialah orang yang dah buat pakatan dengan penjual. Dia pun kata, saya nak beli barang tu dengan harga 120. Barang ni saya nak beli dengan harga 120. Lalu penjual yang pertama, pembeli yang pertama tu, dia rasa barang tu, harga yang dia letak tu ialah harga yang biasa. Dan dia tengok orang tu bila mana letak harga tinggi, maknanya barang tu barang yang ada nilai. Dia pun naik, dia up. Dia cuba pakat dengan penjual supaya pembeli tu rasa barang tu barang yang ada harga, barang tu barang yang bernilai, dan akhirnya dia dapat bayaran dengan bayaran yang tinggi dengan cara dia provoke orang. Dia lantik orang untuk provoke. Tu zaman Nabi, Bai'un Najsh. Zaman kita ni dia ada juga dia punya kaedah seperti itu. Yang disebut sebagai jual beli online. Saya dah sebut kat sini. Okay. Jual beli online ni, zaman kita ni dia terdedah kepada penipuan, terdedah. Taklah kata orang jual beli online ni menipu. Cuma dia mudah terdedah kepada penipuan. Antara bentuk penipuannya ialah ni yang dikaji lah. Sebab dalam mesyuarat AJK Fatwa Perlis dia ada bahas tentang bab garis panduan jual beli online ni. Sebab bila mana berlaku Covid ni, jual beli online jadi pilihan alternatif orang nak beli barang. Antara benda yang kita tengok dalam bab jual beli ni yang mudah menzalimi pembeli ialah review yang diberi oleh orang-orang terhadap barang yang dipamerkan tu. Review itu kadang-kadang betul orang beli, kadang-kadang review tu ialah datang daripada penjual tu sendiri. Dia buat fake account apa, dia tolong review barang dia jual. Macam dia yang beli barang tu, padahal penjual tu sendiri. Ada setengah penjual yang dia wujudkan fake account sampai 12, 13. Dia letak satu barang, dia pun review. Dia sendiri yang review. Okay. Ini dia panggil Bai'un Najsh. Sehingga orang yang tengok, contoh orang beli barang di Shopee apa semua ni. Orang nak beli satu barang, orang tengok pada review. Okay, barang ni dah berapa orang yang beli. Jadi yang duk beli tu, ialah yang duk jual juga. Okay. Dia pun letak 5 bintang, dia pun tulis fast delivery. Barang okey. Kita pun duk baca, oh elok barang ni. Rupanya barang tak elok. Ada benda macam ni ada berlaku. Ini pun termasuk dalam bab yang dilarang ni lah. Iaitu bab menzalimi pembeli sehingga mereka tertipu. Sehingga mereka melihat bahawasanya mereka ni dah pilih pilihan yang baik ataupun pilihan yang betul. Selain pada tu, gambar yang dipamerkan tidak seperti mana barang yang kita dapat. Contoh makanan, hatta ni kedai-kedai makan pun. Orang yang ada kedai makan, kalau dia nak buat menu, janganlah gambar makanan tu macam tipu sangat. Yang hidang lain, yang sampai lain, yang duduk dalam buku menu lain. Dari segi etikanya benda tu tak boleh. Sebab hak kepada pembeli untuk dapatkan benda yang sama. Antara negara yang agak ketat dalam bab ni ialah negara Jepun. Dia agak ketat. Sebab tu kedai-kedai fast food macam KFC ke McDonald ke apa yang ada atas menu tu, belakang cashier yang ambil order kita tu, saiznya, bentuknya mesti sama dengan apa yang sampai. Sebab kalau setengah tempat lah, hatta negara kita pun dia punya menu tu dia exaggerate, gambar bagi besar sampai ayam kecil je. Tapi tidak ada orang ambil tindakan lah benda tu. Kita ni peniaga yang taraf besar ni, kita tak berani ambil tindakan. Kalau orang yang jual tepi jalan ni berani nak ambil tindakan, kalau dapat sayur buruk sikit pergi tukar pula tengah hari tu. Tapi KFC redha, muka semua redha. Okay. Walaupun hakikatnya benda tu termasuk dalam bab at-tatfif juga, walaupun sikit. Jadi ini bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Okay. Allah Ta'ala hubung kaitkan jual beli dengan tak percaya hari kiamat. Orang yang buat perangai lagu ni ialah orang yang paling jelas ada problem. Dia tak rasa hari kiamat tu benda serius. Itu yang nak diberitahu. Sehingga Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat yang berbentuk ancaman. Sebab tu pada ayat yang kita bincang ni, Allah Ta'ala kata, kitabum marqum. Ketahuilah catatan amal yang kamu duk buat ni, kamu duk tipu orang, sama ada kamu beratkan timbangan, kamu tambah review bagi orang minat beli barang kamu. Ini semua ialah
tempat-tempat yang Tuhan telah tulis catatannya. Kitabun marqum, catatan amal kamu sedang dirakam. Ada orang tanya saja, kalau dia jual barang, dia belajar ilmu bercakap, dia bercakap sehingga orang boleh beli barang, asal orang tak nak beli barang tu, dia pandai bercakap, akhirnya orang boleh beli barang tu, orang tertarik dengan apa yang dia bercakap, orang pun beli. Boleh tak benda macam tu masuk dalam bab ni? Tak masuk dalam bab ni. Kalau dia belajar ilmu coach, ilmu macam mana nak tarik orang beli barang, tak ada masalah. Yang jadi masalah dia kecoh barang tu. Barang tu tipu. Tuan-tuan, kalau tengok orang-orang dulu sebelum Covid ni datang, orang Malaysia ni ramai pergi ke luar negara. Antara orang Malaysia pergi suka pergi ke China, orang pergi ke China kata barang murah. Di China ni dia bila mana kita pergi, dia akan ada part-part tempat tu dia jual macam cadar ke ataupun dia jual ubat. Saya dengar pengalaman ni daripada Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit. Dia dibawa oleh kerajaan negeri Kelantan pergi ke China lawatan, sampai satu tempat yang jual herba ubat. Ubat Cina memang terkenal dengan herba dan ubat. Okay. Sampai satu tempat bahagian ubat luka. Luka bila mana kita melecur kena benda panas, ubat tu dia boleh redakan luka kita tu, lecur kita tu. Okay. Jadi dia buat ujian depan ni semua guru-guru pondok semua. Okay. Satu orang lelaki dia bakar besi ada panjang sama dengan meja ni, bagi panah, dia pun letak atas lengan dia. Dia tarik melecur tangan dia. Okay. Lepas tu dia ambil ubat dia sapu. Elok. Bila mana sembang dengan dia punya kata apa, guide traveller tu, dia kata ini contoh penipuan jual beli barang. Dia tanya orang Malaysia ni, lepas pada kumpulan kita ni ada 12 kumpulan yang duk tunggu nak dengar penerangan dia. Maknanya hari tu 12 kali dia akan ambil besi panas, tarik, patutnya hancur tangan dia. Maknanya adakah itu betul besi panas? Dan apa yang diletak di lapisan kulit tangan dia? Tipu. Kita nampak, oh hebat ubat ni, beli. Balik Malaysia test tak jadi apa. Ubat tu tipu. Cara dia tipu. Maknanya itu keadaan yang dia orang buat. Macam-macam lah. Itu salah satu dia punya cara. Tapi itu bukan Muslim lah yang buat kerja. Cuma nak beritahu pada kita, berhati-hati, jangan jadi orang yang melampau sangat angkat barang. Sebab tu dalam hadis lain Nabi larang pada kita ni, kalau jual barang, kita sumpah barang kita ni elok. Tak boleh melampau-lampau sangat. Maknanya beritahu pada orang, barang saya ni memang elok, setakat orang beli ni tak ada masalah sangat. Kalau nak sebut cara tu okey lagi. Tapi dia macam boboh siap sumpah lagi, demi Allah barang ni elok. Okey. Kalau barang tu betul elok pun tapi dia dah bersumpah, dia mengurangkan keberkatan. Itu ada hadis yang menceritakan pada kita tentang benda tu. Nak jual barang, jangan kecoh barang. Kalau pandai bercakap, pandai ayat orang sampai orang boleh beli, itu tak termasuk dalam bab ni. Okay. Cuma yang penting jangan kita tipu timbangan ataupun kita kecoh barang tu. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celaka besarlah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yakni orang yang mendustakan hari kiamat, tak percaya. Merujuk kepada orang yang al-mutaffifin, orang yang melakukan kecurangan ataupun penipuan dalam jual beli. Allah Ta'ala kata apa yang dia tipu? Ayat 11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, iaitu mereka mendustakan hari pembalasan. Mereka tak percaya hari pembalasan ni. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah yang mendustakan terhadapnya, iaitu terhadap hari kiamat ni, melainkan golongan yang mu'tad, iaitu golongan yang melampaui batas, dan juga golongan yang athim, iaitu golongan yang suka, berminat sangat buat dosa ni. Dua sifat, mu'tad, melampaui batas. Antara sebab diorang ni boleh tipu barang orang, tipu jual beli timbangan, ialah ada sikap, iaitu sikap mu'tad. Bila mana buat apa-apa dia melampaui batas. Okay. Allah Ta'ala kata ayat yang ke-13, idza tutla alaihi ayatuna
qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepada mereka, yakni kumpulan yang suka tipu barang orang ni, dan Tuhan kata yang tipu barang orang ni tak percaya pada hari kiamat. Bila mana dengar saja orang baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut tentang larangan menipu, baca hadis Nabi larangan daripada menipu dan timbangan, mereka akan kata asatirul awwalin, ini semua cerita dongeng orang-orang yang terdahulu. Kalau ikut cara dia orang ni, meniaga dengan cara dia orang ni jujur sangat, kita pun lambat kaya. Dia ada orang lagu tu. Dia ada orang dia fikir keuntungan. Dia tak fikir dah cara macam mana dia dapat keuntungan tu. Okay. Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-14. Ayat 14 ni nak menyatakan apa sebab yang jadi lagu tu. Apa sebab yang mereka ni mu'tad. Apa sebab mereka ni asim. Apa sebab dengar Quran kata asatirul awwalin. Allah Ta'ala kata kalla. Kalla ni ialah melambangkan kepada sumpah. Kalla bal. Sekali-kali tidak, bahkan ran ala qulubihim, telah tertutup hati mereka itu dengan kotoran, makanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Okay. Ayat 14 ni menyatakan penyakit orang yang mutaffifin ni. Allah Ta'ala kata kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ran tu maksud dia apa? Ran tu maksud dia kekotoran, dosa yang ada dalam hati mereka, menyebabkan mereka tu tak boleh percaya pada hari kiamat, tak boleh dengar ayat Quran, meniaga pun suka menipu. Apa sebab jadi lagu tu? Sebab terbiasa melakukan dosa. Hari-hari dia buat dosa ni, dia rasa biasa. Manusia bila mana dia selalu melakukan dosa, peringkat awal hati dia rasa gelisah buat dosa. Tapi dengan sebab dia secara istimrar, continuously duk buat dosa ni, menyebabkan dia pandang dosa tu biasa. Dia tak rasa benda tu macam, orang kata apa, benda yang serius sangat. Orang yang tak salat, tinggal salat ni dia rasa macam biasa, bukan benda besar sangat, bukan benda yang kita nak kena bimbang, gelisah apa semua. Berbeza dengan orang yang salat, dia merasakan dia terlewat salat, bukan dia tak salat, dia semayang lewat sikit, dia rasa macam dia dah buat satu benda yang salah, sebab kebiasaan. Sebab tu jangan jadikan sesuatu benda yang tak betul itu sebagai kebiasaan. Bila mana terbiasa dengan benda yang tak betul, kita akan rasa benda tu betul. Terbiasa dah duk buat amalan agama dengan cara yang salah, kita akan rasa apa masalah kalau orang kata benda ni, ataupun orang kata benda ni salah. Dia macam pelik, sebab dia dah biasa duk buat dengan cara yang salah. Okay. Sebab tu Allah Ta'ala tegaskan ran tu maksud dia kekotoran yang datang dengan sebab benda tu selalu duk buat, selalu dan terbiasa duk buat, menyebabkan mereka ni pandang benda tu biasa. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, orang yang melakukan dosa, dia biasa buat dosa, dia melihat dosa itu seperti zubab fi unufihi, lalat yang berada di hidungnya, lalu dia tepis dan lalat tu pergi. Berbeza dengan orang yang beriman, bila mana dia buat dosa, melihat pada dia dosa itu seperti sebuah gunung yang akan menghempak dia. Dan kita kena tahu, kesan daripada dosa ni, dia akan jadi lazat. Lazat ni apa dia? Yatakalabu alal ma'asi. Dia jadi rasa buat maksiat tu jadi sedap. Dia macam ni tuan-tuan. Dia ada 3 peringkat dalam bab orang yang buat dosa ni. Pertama, dia buat dosa, dia gelisah. Dia gelisah ni maksud dia apa? Dia rasa tak selesa, melainkan dia kena stop buat dosa tu. Tak boleh. Yang kedua, dia yatahayyar. Tahayyur ni maksud dia apa? Dia gelisah juga sikit, tapi dalam masa yang sama dia rasa macam tak apa lah. Tak apalah, buat sekali-sekala. Okay. Yang ketiga ni dia menikmati dosa tu. Okay. Golongan yang teruk, golongan yang ketiga tu lah, yang menikmati dosa tu. Dia buat, dia sedap dengan dosa tu. Golongan yang paling terbaik ialah golongan yang dia buat dosa, dia rasa cepat-cepat nak balik. Dan golongan yang paling rugi ialah golongan yang kedua tu. Buat dosa, tak boleh nak stop, tapi hati gelisah.
Dia tahu dia duk buat dosa ni, dia salah, hati gelisah tapi tak mau tinggal benda tu. Beza dengan orang yang buat dosa, dia menikmati dosa tu. Adalah juga sikit. Kita kata apa? Okey sikit lah yang nombor 3 tu, tapi teruk lah juga. Kan ada orang, dia setengah orang dia buat dosa. Dia buat dosa, dia minum arak ke, dia curi barang orang ke, dia rasa hebat dengan dia curi tu. Dia rasa hebat dengan dia minum. Ada orang dia minum arak tapi dalam hati tu rasa macam aku ni buat benda salah. Tapi minum arak. Dia jadi macam pening. Dia rasa macam kalau orang tahu berat aku ni. Tapi minum lah. Siang-siang tu gilah beli kat kedai tu, pergi cari arak. Dia ada orang yang perangai seperti tu. Sebab tu saya ingat ketika mana duduk di Jordan dulu. Jordan ni antara negara yang open jugalah, orang nak jual arak ni open. Walaupun negara tu ramai Muslim. Dan Jordan dia sempadan dengan Arab Saudi. Maknanya orang-orang Arab Saudi pun akan, kalau dia orang nak masuk, dia akan masuk Jordan. Saya perhati kedai-kedai yang jual arak. Pekan yang saya duduk, pekan Mafraq ni, ada kedai yang jual arak. Pukul 10 malam lepas pada isyak kita balik masjid, kita akan perasan sebab rumah saya sewa tu dia dekat dengan kedai arak. Dia ada satu laluan macam drive thru, itu boleh lalu. Kereta boleh park situ. Tiba-tiba ada satu kereta. Bukan sekali, maknanya kita duduk tengok, boleh kata tiap-tiap hari. Satu kereta pelik tu pelik Arab Saudi, bukan pelik Jordan. Yang duduk dalam kereta Arab Saudi tu, kereta pelik tu, kereta orang Arab Saudi kereta yang besar. Kereta Fortuner, kereta yang besar. Dia orang yang duduk dalam kereta tu orang yang pakai jubah, pakai serban. Dia orang berhenti kedai arak tu. Berhenti kedai arak, dia tak turun beli arak. Dia panggil mana-mana budak yang minta sedekah ni, suruh masuk dalam kedai tolong beli arak tu. Dia beli letak dalam kereta dia. Dia tahulah, orang tahu dia tu orang Saudi. Dia macam takut sebab Saudi ni dia tak boleh masuk dalam benda tu. Jadi dia orang akan minum. Dia orang akan minum kat mana? Dia orang akan minum tengah padang pasir. Minum, sedap dengan minum, tapi takut juga kalau orang tahu. Dia beza dengan yang minum macam minum air teh tepi bialan. Berani dia minum dengan berani. Yang tu dia takut orang tengok aku ni dah pakai serban apa semua ni. Dia ada juga perangai macam tu sebab orang Arab Saudi ni dia ada juga sedikit ta'zim kepada pakaian tu nak buat. Dia beza dengan orang Bahrain. Orang Bahrain dia tak kisah. Bahrain ni dekat dengan Arab Saudi. Style orang Bahrain kalau dia nak minum arak dia minum ya. Dia pakai jubah pun dia minum. Tapi orang Saudi ni kalau dia nak minum arak kadang-kadang dia buanglah serban dia tu dulu. Macam kita lah. Pergi ke Thailand, buat perangai tak elok, tapi sarapan pagi cari makanan halal. Malam tu tidur dengan perempuan mana-mana lah. Haram dah duk buat benda tu. Tapi siang tu nak kena cari, tak boleh makan makanan yang haram, cari yang halal tak. Tapi malam tu duk buat benda haram lah. Dia ada rasa ta'zim tu sikit lah. Ada rasa macam malu sikit, rasa lah kita tu orang tahu kita orang Malaysia ke apa. Jadi orang Saudi tu ada perangai lagu tu, ada sikap lagu tu. Jadi buat dosa dalam keadaan tu dia tidak menikmati dosa. Hati tu takut-takut, tapi belum boleh stop pada dosa. Yang ni orang yang rugi. Tapi kalau benda tu istimrar, duk buat selalu, dia akan naik pada satu stage buat dosa tak rasa apa. Duk buat ni yang dipanggil ran. Ran ni dia akan makin tebal dalam hati manusia sehingga dia melihat dosa yang dia lakukan tu biasa saja. Allah Taala kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan kekotoran hati yang ada dalam hati mereka itu ialah datang daripada apa yang mereka yaksibun. Yaksibun ni maksudnya duk buat selalu, fi'il mudhari'. Selalu duk buat ni makin tebal. Selalulah duk tipu orang. Tipu dalam timbangan ni. Dan dia rasa macam tak ada masalah. Mungkin orang tahu dia menipu dalam timbangan, tapi dia rasa macam orang tak repot pun. Dia pun rasa macam okey je, dia kekal dalam tu. Allah Ta'ala kata, ayat yang ke-15, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang duk buat perangai lagu ni al-fujjar, yang amalan mereka ni disimpan dalam tempat yang nama dia sijin, mereka satu hari nanti
akan terhalang daripada melihat Tuhannya. Okay. Ayat yang ke-15 ni ialah ayat yang mengisbatkan kepada kita bahawasanya antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala akan beri kepada orang-orang yang baik ni ialah melihat Allah. Sebab tu kata Imam Asy-Syafi'i, wa u'minu bi an yanzura ila Allahi iyanan jiharan. Dan aku beriman akan melihat Allah Ta'ala ini oleh orang-orang yang beriman dengan mata kepalanya. Ini apa yang disebut dalam wasiat ketika mana dia nak meninggal. Maknanya kita ni di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, antara nikmat yang besar ialah melihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan zahirkan wajahnya. Dan itulah antara nikmat yang paling besar. Tuhan yang disembah sepanjang daripada umurnya di dunia ni, pada satu hari Tuhan tu akan pamerkan wajahnya. Dan orang-orang yang terhalang daripada dapat tengok muka Allah Ta'ala ni, mereka termasuk daripada orang-orang yang rugi. Cuma sebahagian kumpulan, mereka kata tengok wajah Allah ni bukan tengok wajah Allah tu. Wajah Allah tu dia terjemahkan dengan, ataupun dia takwilkan dengan nikmat Tuhan. La mahjubun sini maksudnya terhijab daripada nikmat, maknanya kena azab. Ini setengah-setengah kumpulan dia takwil lagu tu. Okay. Sebab mereka menafikan bolehnya kita tengok wajah Allah. Sebab apa? Sebab dia kata kalau tengok wajah Allah ni dia memerlukan satu pandangan. Macam kita tengok pintu masjid. Straight itu pintu masjid. Pintu utama, okey, straight itu. Pandangan dia straight itu je. Tak akan ke kiri, ke kanan apa semua tak. Okay. Jadi kumpulan yang takwil dia kata kalau straight lagu tu kita tengok Tuhan, maka Tuhan ni dia ada satu sudut je. Dia tidak duduk di sudut yang lain. Ni golongan falsafah punya bercakap lah. Dan dia kata Tuhan ni dia tak duduk dengan tempat lah, dia tak ada sudut. Jadi kalau Tuhan boleh tengok bahagian ni je, bahagian ni tak boleh tengok, jadi Tuhan ni macam lemah sebab dia duduk di kawasan tu ya. Ada ahli falsafah dia terjemah lagu tu. Okay. Tapi yang pastinya Ahlussunnah wal Jamaah menerima tentang bolehnya orang beriman itu melihat wajah Allah, iaitu melihat zatnya. Okay. Cuma ayat ni ada yang terjemah macam ni, ada yang takwil lagu ni. Okay. Allah Ta'ala kata ayat yang ke-16, thumma innahum lasalul jahim. Dahlah tak dapat tengok muka Tuhan, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, akan dicelupkan ke dalam neraka jahim. Thumma yuqal hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian akan dikatakan kepada mereka, inilah yang telah kamu dustakan dulu. Maknanya akan ada suara akan kata pada orang-orang yang fujar ni, inilah yang telah kamu tipu orang dulu, kamu dapat yang ni. Kamu duk tipu dalam timbangan, kamu nafikan hari kiamat, ini yang kamu dapat, iaitu neraka Jahannam. Suara ni disebut oleh para ulama ialah suara yang datang daripada para malaikat. Yang mana malaikat ni tugas dia akan kata kepada ahli neraka ni, inilah sebab dulu tak nak terima ataupun lawan syariat Tuhan. Tujuan dia apa? Bagi kawan tu stres dengan azab yang berbentuk mental. Azab fizikal dah kena dah, badan dah kena bakar apa semua. Azab mental pula. Datang orang mari kata lagu tu. Ada satu suara mari kata lagu tu. Okay. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18 sehinggalah 28 ni ialah menceritakan pada kita kumpulan kedua. Kumpulan pertama ialah fujar. Mereka itu berada catatan amalannya di tempat nama dia Sijjin. Okay. Sekarang ni kumpulan kedua, ayat yang ke-18 Allah Ta'ala kata kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di tempat nama dia Illiyin, lafi 'illiyin. Okay. Allah Ta'ala nak beritahu catatan amal bagi orang-orang yang abrar. Abrar ni maksud dia apa? Mari pada perkataan bir, buat baik. Bir ni ialah satu kebaikan. Al-abrar ni banyak kebaikan. Okay. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya banyaknya kebaikan yang dia buat tu. Dia orang yang suka buat kebaikan. Okay.
Di mana disimpan catatan amal mereka? Illiyin. Tempat nama dia Illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Allah Ta'ala kata, apakah yang kamu tahu tentang Illiyun itu? Illiyun ni mari pada perkataan ala, tinggi ataupun mulia. Tempat orang-orang yang tinggi, tempat orang-orang mulia. Nak sebut pada kita, catatan amal yang dibuat oleh orang-orang yang suka buat baik ni, catatan tu sendiri dah disimpan di tempat yang tinggi. Kalau yang tadi yang jahat, catatan dia tu Tuhan simpan di tempat yang rendah. Tempat simpan tu dah lambang kepada keadaan orang tu dan balasan orang tu. Sekarang ni nak cerita tempat simpan orang yang buat baik. Sebab apa Tuhan dahulukan cerita dalam surah Mutaffifin ni orang jahat dulu, baru cerita orang baik. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ni bila mana nak sebut tentang jahat, kafir, nak sebut tentang orang-orang yang suka buat kesalahan, Allah Ta'ala akan sebut wama kana aktsaruhum kafirin. Tidaklah mereka itu kebanyakannya kafir. Wama kana aktsaruhum fasiqin. Tidaklah kebanyakan mereka itu melainkan orang fasik. Bila mana Tuhan nak sebut orang yang tak bersyukur, walakinna aktsaran nas la yashkurun, akan tetapi sebahagian besar manusia ni tak pandai bersyukur. Nak sebut pada kita banyak ayat cerita walakinna aktsara, diulang banyak kali ni, akan tetapi kebanyakan nak tunjuk manusia ni dia minat dengan benda-benda yang berlawanan dengan syariat. Nak tunjuk pada kita bahawasanya nisbah orang-orang yang minat kepada kebaikan ni tak ramai. Tuan-tuan tengok penduduk dunia hari ni berapa? Pegang statistik lama 7 bilion lah. 7 bilion orang ada atas muka bumi, 7 bilion. Kurang dah skop. Sebab ramai mati Covid ni. Jadi 6 balik kot. Jadi lebih kurang 6 bilion apa semua. Okay. Dulu orang buat kajian, orang Islam ni sekitar 1 bilion. Dalam 6-7 bilion ni, yang Islam 1 bilion. Ada yang kata 2 bilion. Kita ambil 2 bilion lah. Daripada 7 tu, 5 bilion kafir, 2 bilion je yang Muslim. Okay. Dalam 2 bilion Muslim tu tuan-tuan, bukan Muslim yang baik semua tu. Dia ada yang dia tak Muslim, dia mengaku Muslim. Syiah pun duduk dalam 2 bilion tu. Islam Bani Cham di Kemboja tu, yang duduk mengaku Islam, pun duduk dalam tu. Macam-macam wajah Islam, yang Brelvi, yang sembah kubur di Pakistan pun semua, duduk dalam tu. Tarikat Kerajaan Langit Ayah Pin pun duduk dalam 2 bilion tu. Ramai-ramai tu, semua sekali tu. Okay. Jadi dalam 2 bilion tu, tolak lagi daripada yang sesat-sesat naik. Tinggal berapa hak yang betul-betul? Yang betul. Tolak semua sekali. Ambillah yang Ahlu Sunnah. Dalam kalangan Ahlu Sunnah tu, ada lagi kumpulan-kumpulan yang terpalit dengan bid'ah walaupun kecil. Lagi kecil. Portion tu makin kecil. Sebab tu kalau tengok Quran bila mana nak sebut yang jahat, dia akan awalkan yang jahat dulu, baru dia datang yang baik. Nak sebut pada kita majoriti manusia dia berminat kepada benda jahat. Sebab apa? Sebab syariat ni sifat dia berlawanan dengan nafsu. Nafsu tak minat yang ni, tapi yang nafsu tak minat itulah yang Tuhan suruh kita buat. Sebab apa Tuhan jadikan benda-benda yang nafsu tak minat, tapi kita kena buat yang tu. Itulah yang disebut sebagai ibtala ataupun ibtila, ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji, suruh kita buat benda yang kita tak suka. Manusia ni banyak benda yang dia suka buat, agama tutup sikit. Bukan tutup semua, tutup sikit. Elok kita boleh makan, tiba-tiba datang perintah, dalam setahun ada sebulan tak boleh makan. Sebulan je yang tak boleh makan tu. Bukan tak boleh makan 30 hari siang dan malam. Siang je tak boleh makan, malam boleh makan. Tapi ada, kalau tuan-tuan tengok, daripada sebulan, daripada 12 bulan, setahun, ada 1 bulan je Tuhan minta stop makan. Tu pun siang, bukan malam. Malam boleh makan. Dalam minta punya sikit portion tu, ada tu orang yang tak puasa. Ada, ramai juga orang yang tak puasa. Belum Tuhan minta 6 bulan.
Tuhan minta sebulan pun ada tak puasa. Dalam solat 5 waktu, berapa ramai yang boleh buat dengan betul 5 waktu. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Musa alaihissalam ni, dia antara nabi yang banyak jasa dengan Nabi Muhammad, walaupun hidup tak sezaman. Antara jasa dia dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila mana Nabi terima 50 waktu tu sampai dekat Nabi Musa tanya, berapa dapat 50? Naik. Fasa'ala rabbuka takhfif, minta pada Tuhan kamu ni pengurangan. Sampai 5. Sampai dekat 5 tu Nabi Musa suruh naik lagi. Sebab Nabi Muhammad malu, Nabi tak mampu nak naik. Cuma telahan Nabi Musa tu benar. Nabi Musa kata, walaupun 5, percayalah umatmu tak semua boleh buat. Sebab umat aku hanya dapat 2, sebahagian riwayat kata. Maknanya Nabi Musa tu sebut, umat aku dapat 2 je, 2 waktu je. Pun ramai agak tinggal. Sebab apa? Sebab ia berkait dengan nafsu. Kalau kita buat nisbah, semayang kita ni, satu waktu salat 5 minit. 5 minit pun lama sebenarnya satu waktu salat. Kita semayang ni untuk satu waktu 5 minit, lama. Subuh tak akan sampai 5 minit kot. Tak sampai 5 minit. Solat yang 4 rakaat pun tak sampai 5 minit. Kita letak 5 minit. 5 kali 5 baru 25 minit. 25 minit tu tak sampai setengah jam. Maknanya sehari tak sampai setengah jam kita ambil waktu untuk sembah Tuhan. Kita guna 23 jam setengah untuk kehidupan lain. Nisbah apakah yang kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-18, kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin, sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab catatan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu berada di tempat yang bernama 'illiyin. 'Illiyin merujuk pada tempat yang tinggi. Al-abrar merujuk kepada orang yang banyak melakukan kebaikan. Macam kita sebut tadilah, walaupun kebaikan tu disebut dalam bentuk yang banyak, tapi hakikatnya buat kebaikan yang Allah Ta'ala tuntut tidaklah sebanyak nikmat yang kita dapat. Allah Ta'ala beri pada kita banyak benda, waktu yang panjang. Cuma Allah Ta'ala nak tengok ujian ke atas manusia ni lah ujian berkait dengan hawa nafsunya. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Syurga itu dipagari dengan benda-benda yang tak disenangi oleh hawa nafsu. Al-makarih, nafsu kita tak suka. Benteng syurga yang tu. Kita boleh pecahkan benteng itu, dapat syurga. Wa huffatin nar bisyahawat, dan benteng kepada neraka ni ialah syahawat. Maknanya benda-benda yang memasukkan manusia dalam neraka ialah syahawat. Benda yang kita suka. Syahawat ni bila mana kita ikut dia, maka kesudahan dia ialah ke arah neraka. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya banyak benda yang Allah Ta'ala minta ni manusia payah buat ialah berkait dengan syahawat, iaitu keinginan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya lah yang membendung dia untuk dia memilih jalan-jalan al-abrar tu sendiri. Sebab tu dalam banyak ayat Allah Ta'ala sebut tentang pengurusan hawa nafsu. Apa sebab Firaun jadi sombong? Nafsunya rasa dia hebat. Apa sebab Iblis dia jadi sombong? Dia pun rasa dia hebat. Tu datang pada nafsu. Jadi banyak benda yang menjerumuskan manusia ni kepada keburukan ialah nafsunya. Macam surah Al-Mutaffifin ni, apa sebab mereka menipu dalam jual beli? Nafsu nak untung cepat. Nak untung cepat, maka kita buatlah lagu mana pun, sampai pada tahap menzalimi orang pun kita akan buat, dengan sebab kita nakkan kepada keuntungan tu cepat. Sebab kalau berniaga cara betul, berniaga cara tak tipu orang ni, lambat sikit boleh duit. Jadi berniaga cara tipu ni cepat sikit dapat duit. Itu apa yang dia faham. Okay. Innal abrar, ayat yang ke seterusnya 20, kitabum marqum. Kitab itu ataupun catatan itu ialah catatan yang kemas dan juga terjaga dan tersusun. Marqum ni samalah macam ayat sebelum ni. Ia sebuah catatan yang detail. Cuma ayat 21 Allah Ta'ala sebut yashhaduhul muqarrabun.
hebat dan kemahnya catatan orang-orang yang abrar ni, catatan mereka itu disaksikan oleh al-muqarrabun. Al-muqarrabun sini merujuk kepada para malaikat. Para malaikat al-muqarrabin. Mereka dekat dengan orang-orang yang suka buat kebaikan. Mereka menyaksikan. Apa fungsi malaikat menyaksikan kebaikan? Tujuan dia mendoakan orang yang buat baik untuk sentiasa berada dan sentiasa duk buat baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang yang selalu dekat dengan masjid, dekat dengan majlis ilmu, majlis-majlis seperti ni majlis yang ada beserta dalamnya para malaikat. Dan malaikat ni dia mendoakan orang-orang dalam majlis ni. Sebab tu kita tengok orang yang biasa dengan benda baik ni, peringkat awal dia rasa payah. Tapi bila lama-lama dia terbiasa, dia rasa macam satu benda yang tak kena. Sekiranya dia tak dapat dan tak berada dalam keadaan seperti itu. Sebab tu kita tengok bila mana berlaku Covid dulu, yang kena lockdown ataupun kena tahan sampai 3 bulan, orang yang dah biasa dekat dengan masjid, dia akan rasa ketak dada. Dia nak sembahyang masjid. Okay. Tapi orang yang tak sembahyang masjid, tutup 6 bulan ke, setahun, 2 tahun, nak bakar masjid tu pun tak ada hal. Tak ada masalah. Bakar masjid, buat mall, kita pergi pula. Okay. Sebab dia rasa dan dia nampak benda tu tidak ada apa-apa pada dia. Okay. Tapi bila mana hati sudah terpaut ke arah tu, dia akan rasa okey. Dan memang manusia ni dia dikalahkan dengan hawa nafsu dia. Sebab tu kita akan tengok orang, bila mana dia minat dengan satu benda, dia terpengaruh dengan hawa nafsu dia. Dan syaitan ni dia akan tunggang hawa nafsu kita ke arah tu. Sebab tu kita akan tengok orang dia tak sedar, bila mana dia buat tu dia tak sedar. Bila sampai waktu-waktu yang Tuhan panggil, dia jadi macam seronok. Saya nak mari sini tadi, sekat jam dekat jalan Timah Tasur, ramai orang. Daripada MRSM berseri tu dah jam dah. Dulu sebelum Timah Tasur ni maju, jalan ni lengang lah. Sebab saya mari Perlis ni pun Timah Tasur ni tak maju lagi lah. Mana dia baru 2-3 bulan ni. Jalan dah macam lebuh raya KL dah, kiri kanan. Okay. Dia yang saya tengok jadi trend dia jam tu dekat maghrib je. Zuhur tak jam sangat. Dia masuk asar pukul 6, nak ngam dengan maghrib, dia jadi jam. Okay. Waktu tu jadi pack, tak tahulah sebab apa. Cuma nak beritahu orang suka bergelut waktu tu. Suka bergelut. Jadi rasa sedap nak pergi. Tengok daripada jauh lagi, penuh dah kereta, parking tu dah penuh. Syahwat manusia dia minat ke arah benda tu. Dulu saya pernah pergi Timah Tasur ni sebelum ramai orang pernah pergi. Dulu nak bawa basikal, okey. Sekarang kan dia buat package basikal dengan skuter. Sekarang tak boleh bawa basikal dah. Orang ramai. Basikal belanggar dengan basikal. Kata apa, dia jadi crowd tempat tu. Tapi orang minat. Dekat maghrib dia minat. Saya duduk kawasan Resik Mata Air sebelum Timah Tasur, saya nak sebut sikap orang. Saya tak pernah tengok kebiasaan orang Perlis ni dia minat mengair. Ada waktu dia mengair. Jorang semua panjang-panjang duk mengair. Okay. Cuma saya tengok kalau saya nak pergi kuliah tu, dia ada satu parit tu makin ramai mengair waktu tu. Ada yang punya shock mengair, helmet tak sempat cabut tarik dah jorang ni. Dan ikan pun banyak time tu lah. Time maghrib tu. Dia beratur sikit orang kata waktu tu. Okay. Waktu lain ikan tak datang kan. Ikan pun memang betul agent nak uji iman juga. Okay. Cuma nak sebut dia itulah manusia dia diuji. Dia diuji waktu dia minat. Kalau dia layan, dia menarik ke arah tu dan dia akan pilih ke arah tu. Okay. Jadi rasanya kita berpada situ lah untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi. Ayat yang ke-22 kita akan sambung. Innal abrar lafi na'im. Setakat tu saja perbahasan kita malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.